Saya pernah melalui pengalaman mengandung semasa bulan puasa. Kalau nak tahan lapar masa kita nak menyusu bulan puasa, nak lebihkan susu, blender kurma dengan susu waktu sahur, kuatkan mental, fizikal, lebihkan minum air dan makanan-makanan yang berkhasiat lah. Saya memang banyakkan pembacaan, cari-cari apa orang kata tips. Sebab sekarang pun kita tahu kan dalam media sosial, dalam Facebook, dalam Instagram memang banyak grup-grup untuk ibu menyusu ni. Jadi banyakkan join grup tu untuk dapatkan tips-tips yang berkesan lah. Sebab kita tahu sebagai seorang ibu menyusu ni memang kena kuat daripada segi mental dan fizikal lah untuk menghadapi bulan puasa ni. Saya Celeste Lau dari Sunway Medical Center, Bandar Sunway. Saya ialah Dietetics Senior Manager di Dietetics and Nutrition Services. Actually, lepas saya tanya beberapa patient lah daripada saya, actually banyak mereka yang sedang puasa juga even during pregnancy. So masalah yang selalu mereka hadapi ialah mereka selalu doubt. Mereka sangsi, cukup ke apa yang saya makan bila saya pregnant? So definitely kalau mereka yang rasanya sihat, tak ada komplikasi, mereka cuba nak puasa during pregnancy. Sebab pregnancy puasa hanya 1 bulan. So bagi mereka kalau early pregnancy, rasanya tak ada masalah banyak. Tetapi challenge ialah bila mereka di late pregnancy. Sebab pada masa itu mereka kena kalori nutrient yang lebih. So pada masa itu kita akan bincang dengan mereka berapa ketat lah betul-betul mereka perlu undergo this fasting month. So challenge bila mereka makan ialah kuantiti. Sebab kita tahu mereka hanya boleh makan bila buka puasa kan. So kuantitinya kita mesti tetapkan mereka mesti makan bila waktu suhur. So mesti makan kuantiti yang cukup. Dan bila puasa nanti pada waktu iftar, so mereka perlu makan juga macamnya hidangan kedua lah. So maksudnya kita akan sarankan mereka makan selepas sembahyang tarawih juga. So untuk mendapatkan kuantiti kalori dan juga nutrien yang cukup untuk keperluan seharian. So makanan utama atau minuman saya rasa yang paling penting untuk mereka replenish lah. Maksudnya mereka ganti balik apa yang mereka kehilangan pada hari pagi. So minuman yang kita akan sarankan seperti minuman yang bertenaga tinggi tetapi bukannya minuman yang manis lah. Sebab minuman yang manis akan buatkan mereka cepat kenyang dan mereka tak lalu makan. So minuman yang bertenaga, yang kalori dan juga berkhasiat, kita akan sarankan mereka minum minuman yang clear dulu dan lepas tu susu boleh ataupun soya milk pun boleh. Dan lepas tu makan makanan yang kompleks dengan karbohidrat seperti nasi, tapi nasi brown rice kalau ada. Kalau tak ada pun, dan mereka makan dengan protein yang mencukupi. Maksudnya kompleks karbohidrat daripada nasi ataupun daripada roti ataupun daripada kita kata macam kebab pun boleh. Tetapi jangan pilih daripada benda yang manis-manis yang tambah gula. Sebab itu mereka akan rasa sangat kenyang cepat dan tak lalu nak makan makanan yang lain. So ini ialah makanan yang penting bila buka puasa. Selain itu, jangan lupa juga dengan sayur. Sebab kadang-kala sayur-sayuran juga kita dapati mereka kurang makan, especially bila puasa. Sebab mineral yang penting juga didapati daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. So buah-buahan membagi mereka hydration, maksudnya air yang tambahan bagi mereka yang memang penting juga. So satu hidangan saya rasa perlu ada kompleks karbohidrat, sayur jangan lupa dan juga sumber protein yang mencukupi semasa mereka buka puasa. Saya rasa bila mereka buka puasa, so makanan, sebab bila pregnancy ni sistem pencernaan mereka akan terganggu. Maksudnya akan lebih lambat ataupun lebih slow compare dengan bila mereka belum pregnant. So dengan itu kuantiti yang mereka makan memang sudah limit. Maksudnya tak boleh makan banyak sekaligus.
kalau makan begitu dan gula darah menjadi masalah nanti, ataupun mereka akan jadi lebih letih sebab kuantiti makanan terlalu besar. So kuantiti itu penting, dan kalau boleh cuba pilih makanan yang kurang lemak. Maksudnya kurang oily. Dengan sebab kalau makanan yang terlalu banyak minyak kan, so akan jadikan mereka lebih susah nak cerna. So akan ambil masa yang lebih cerna dan kita kata dumping dekat sana dan rasa tak selesa. So makanan yang kurang gula dan juga kurang lemak disarankan. Macam mana dengan pedas? Kadang kalau orang juga kata mereka tak pedas tak makan. Okay. So makanan yang pedas saranan kita ialah kurang sikit banding dengan hari biasa, sebab pedas tu dia akan menjadikan mereka lebih susah nak cerna juga pada masa itu. So cuba pilih makanan yang cepat cerna, makanan yang kita kata bland, okay? Maksudnya dia kurang terlalu kuat perisa. So memang ialah challenge kalau bagi ibu yang mengandung kan, sebab berat badan bertambah, air juga kena mencukupi. Kalau air tak cukup kan, amniotic air dalam badan juga akan mengecut atau kekurangan. So air memang kena minum dengan cukup. So bagi seorang ibu yang contohnya berat badan 60 kg, mungkin mereka perlu 2.3 liter at least. Tetapi kalau bagi ibu yang berat badan yang lebih, dan kuantiti air mereka kena lebih. Okay? So kalau kita nak elakkan rasa haus cepat, so pentingnya adalah makanan kita jangan terlalu masin. Okay? Sebab makanan yang bermasin atau berperisa yang sangat kuat akan menjadikan mereka rasa haus cepat. So bila puasa tak boleh minum air kan during the puasa month, so that's why cuba elakkan makanan yang terlalu masin. Walaupun bila buka puasa ataupun sebelum nak mula puasa lah masa itu. Ya. Satu, kurangkan makanan masin. Yang kedua, bila minum tu kita cuba galakkan juga makan makanan daripada buah-buahan ataupun porridge ataupun bubur, sebab makanan itu juga banyak kandungan air. So indirectly kita juga boleh makan ataupun dapat minuman yang lebih banyak. Ya, dengan pilihan makanan yang lebih banyak kuah. Saya rasa simptom-simptom ini memang bergantung pada sendiri. Rasanya saya masih boleh tahan, so saya boleh teruskan puasa. Tetapi memang kita selalu akan caution bagi mother yang especially ada masalah macam GDM, gestational diabetes. Sebab bila mereka ada gula darah masa mengandung ni, so kuantiti yang mereka makan memang limited. Maksudnya memang kekurangan. Dan dengan masa itu kalau mereka kurang makan, dan mereka akan rasa banyak tak selesa lah. Itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang makan ubat, so ubat macam tekanan darah tinggi ke ataupun masalah-masalah lain, so kita juga akan suruh mereka tengok simptom seperti pening ke ataupun especially dehydration. Maksudnya hidrasi air itu cukup akan buatkan mereka loya ke tak selesa, even though lah macam pening atau pengsan lah. Okay, so masa tu kita tak galakkan mereka teruskan puasa mereka. Dan jika bagi mereka yang ambil ubat, so kita sarankan bincang dengan doktor sama ada sesuai ke tidak untuk sambungkan bulan puasa. So kalau badan betul-betul rasa sesuai cukup, dan barulah continue puasa. Kalau ada komplikasi lain, dan cuba bincang dengan doktor dulu. Yang saya kata saranan bagi karbo, maksudnya kandungan karbohidrat yang lebih disarankan ialah karbohidrat kompleks. Okay, so karbohidrat kompleks yang saya bincangkan tadi ialah daripada sumber macam nasi, brown rice, ataupun daripada roti wholemeal ke gandum, ataupun daripada noodles ataupun mie juga boleh. Pasta sebab dia buat daripada wheat gandum kan, so dia juga dikategorize sebagai complex carbohydrates. Okay, kecuali simple macam roti putih, okay, ataupun macam kita kata yang mihun juga dia lebih rendah GI, glycemic index compared dengan pasta and so on. Tetapi paling penting juga kuantiti. Sebab kalau benda tu even though kita kata low GI, complex carbohydrate, tapi kuantitinya terlalu banyak akan jadikan the insulin also akan shoot up terlalu tinggi, akan buatkan seorang susah nak cerna ataupun tak selesa. Dalam satu kajian selidik menunjukkan bagi ibu yang mengandung dan berpuasa,
bagi berat lahir bagi bayi sama dengan ibu yang mengandung tanpa berpuasa. So dengan itu menunjukkan agak selamat bagi ibu yang mengandung dan berpuasa. Okay. Tetapi dengan satu kondisi yang sangat penting ialah ibu tu kena dalam keadaan yang sihat dan baru disarankan berpuasa. Sebab ada juga risiko ialah plasenta berat agak rendah bagi ibu yang mengandung dan berpuasa. So selagi beritahu atau bincang dengan doktor sama ada sesuai atau tidak kalau nak berpuasa bila mengandung. So selamat berpuasa bagi ibu-ibu yang hamil dan ibu yang menyusu. Selamat berpuasa.